Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Ustazah harap semuanya sihat. Jadi hari ini kita teruskan dengan subjek yang pertama, iaitu sirah. Okey. Boleh buka buku sirah, buku teks. Okey. Muka surat 52. Nampak tajuk dia ekonomi unit 4. Mungkin kat skrin nampak terbalik kot. Okey, teruskan. Sebelum ni kita dah mempelajari mengenai tajuk yang kedua, iaitu pembangunan negara Islam. Di dalam tajuk ini kita telah mempelajari mengenai pembinaan masjid, iaitu Masjid Quba, Masjid An-Nabawi dan Masjidil Haram, yang merupakan masjid utama umat Islam ataupun dikenali sebagai Baitullahil Haram. Okey, seterusnya kita belajarlah mengenai fungsi-fungsi ataupun peranan masjid. Yang pertama sebagai pusat kemasyarakatan, yang kedua sebagai pusat politik, yang ketiga pusat pengurusan dan pentadbiran ekonomi, yang keempat pusat pendidikan, dan yang kelima pusat ibadah. Ya, yang kelima itulah yang utama. Seterusnya kita dah belajar mengenai unit kedua, pentadbiran. Kita dah belajar mengenai Rasulullah sendiri merupakan ketua negara yang pertama dilantik sebagai ketua negara Madinah. Pada ketika itu Rasulullah telah membina negara Madinah setelah berhijrah. Okey, Rasulullah juga merupakan pencipta ataupun penulis undang-undang bertulis yang pertama di dunia, iaitu yang dikenali sebagai Piagam Madinah, ataupun di dalam bahasa Arab disebut sebagai Sahifatul Madinah. Ya, betul. Dan dianya digubal pada tahun pertama Hijrah. Okey, seterusnya kita beralih kepada, kita tengok apa yang telah dipelajari pada unit yang ketiga, iaitu pendidikan. Okey, di dalam unit pendidikan ni kita dah tengok macam mana Islam ni mengangkat taraf ilmu ni setinggi-tingginya, mementingkan ilmu ni dipelajari atau dituntut oleh masyarakat Islam pada ketika itu. Okey, sehingga Rasulullah sendiri menjadikan kediaman beliau sendiri, kediaman baginda sendiri sebagai pusat menuntut ilmu. Okey, jadi bila penuntut ilmu atau penganut Islam itu telah ramai, jadi ruangan rumahnya dah tak muat, dah tak mampu menampung. Jadi dia beralih kepada Darul Arqam, rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey. Seterusnya dia beralih kepada ada penubuhan sofa. Sofa inilah adalah satu ruangan yang melekat di antara ruangan yang bersambung di antara masjid. Dalam satu ruangan itu macam satu bilik lah. Itu ruangan tu dijadikan sebagai pusat pendidikan. Okey. Dan sekarang pun ada rasanya di masjid, macam kita panggil pusat-pusat seminar, bilik seminar masjid dan sebagainya lah. Okey, yang kelima dan terakhir ialah kutub. Kutub ini ialah pusat pendidikan awal. Maknanya kalau kita boleh gelar ni sebagai tadika lah, untuk mengasuh atau mendidik anak-anak orang Islam yang baru nak belajar mengenal huruf dan baru nak belajar membaca. Sebagai contoh, kita ingat tak masa peperangan-peperangan yang kita dah belajar yang lepas, tawanan-tawanan yang Rasulullah ambil ataupun tawanan-tawanan perang ni, pihak musuh yang berperang dan ditawan oleh Islam diberi syarat untuk bebas. Mereka boleh bebas, tapi dengan syarat mereka kena mengajar 10 orang anak orang Islam sehingga boleh baca dan menulis. Tengok tinggi tak taraf ilmu yang Rasulullah letakkan dekat situ. Okey. Seterusnya kita pun dah buat kuis mengenai itu. Jadi Ustazah harap semuanya masih ingat lah ya. Okey, seterusnya. Okey, ini subjek yang hari ini untuk tajuk ekonomi, muka surat 52. Okey, ekonomi Islam terbahagi kepada dua, iaitu zaman jahiliyah dan selepas kedatangan Islam. Okey, pada zaman jahiliyah, ekonomi masyarakat Arab dikuasai oleh orang Yahudi yang mengamalkan penindasan seperti riba dan penipuan. Jadi kita tahu pada zaman sebelum Islam berkembang ni, sebelum Islam yang menguasai, masyarakat Yahudi ataupun masyarakat kafir ni
sangat berleluasa penipuan, penindasan di dalam unsur terutamanya lah unsur jual beli. Itu tak campur lagi lah unsur-unsur yang lain. Unsur jual beli itu terutamanya mereka merampas sesuka hati, mereka meletakkan harga yang tinggi, mereka menipu ukuran, mereka menipu timbangan, menipu harga dan sebagainya. Itu menjadi lumrah yang biasa dalam hidup mereka, dalam kehidupan jual beli, urusan jual beli mereka. Okey, seterusnya Ustazah baca. Orang Yahudi mengamalkan penipuan ukuran, sukatan dan timbangan dalam urusan perdagangan. Jadi penipuan tu seolah-olah perkara yang biasa. Mereka sangat biasa dengan urusan penipuan ni. Jadi siapa yang bijak, dia lah yang dapat keuntungan pada zaman itu. Tapi kita tak boleh melakukan sedemikian pada zaman kini. Sekarang kita dah ada undang-undang kan. Okey. Kehidupan masyarakat Arab jahiliah dalam ekonomi penuh dengan kejahilan dan kesesatan. Macam Ustazah cakap tadi lah, dia menipu timbangan dan sebagainya. Sebagai contoh, sekiranya awak membeli 1 kilo beras daripada orang Yahudi jahiliah pada zaman itu, awak takkan dapat 1 kilo beras. Sebab mereka akan melakukan penipuan dalam timbangan. Sebagai contoh, mereka akan letakkan pemberat di timbangan seolah-olah kamu dapat 1 kilo beras, tapi sebenarnya kamu membayar untuk 1 kilo beras dan mendapat hanya setengah kilo beras. Okey, faham kan? Okey, seterusnya selepas kedatangan Islam. Okey, kita tengok apa yang Islam bawa perubahan kepada ekonomi selepas Islam menguasai tanah Arab pada ketika itu. Saya baca sikit ya. Dengan penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, masyarakat Madinah mula bergiat dalam aktiviti jual beli dengan cara yang halal. Sebab dalam Al-Quran pun ada sebut wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Okey, jadi dekat sini nak katakan Islam dah ada Rasul dalam Al-Quran dah ada garis panduan bagaimana cara nak bermuamalah atau berjual beli sesama manusia. Kita tak boleh melakukan penipuan timbangan, tak boleh melakukan penindasan, kena berlaku amanah, berlaku jujur. Sedangkan Rasulullah sendiri digelar sebagai Al-Amin. Al-Amin yang bermaksud jujur. Jadi Rasulullah sendiri pun berniaga dan dia ajarkan umat Islam mengenai macam mana cara-cara nak menjadi peniaga yang baik dan sebagainya. Okey, seterusnya masyarakat Madinah mula berdiam. Okey, saya dah baca Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan sebuah pasar berhampiran dengan pasar yang dimiliki oleh orang Yahudi. Sebelum ni ada sebuah pasar tu dikuasai oleh orang Yahudi, tapi selepas Islam menguasai, Rasulullah bina sebuah pasar di sebelah pasar Yahudi. Okey. Kewujudan pasar Islam tersebut dalam mempamerkan keindahan sistem jual beli Islam berbanding dengan sistem jual beli yang diamalkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi kat sini pengunjung pasar tu sendiri khususnya yang dapat melihatlah perbezaan. Bila tengok dekat pasar orang Yahudi, dia melakukan penipuan, melakukan segala tipu muslihat. Tapi bila tengok sebelah pasar orang Islam, sangat aman, sangat harmoni, hubungan baik di antara peniaga dan penjual, peniaga bersama peniaga, tak ada pergaduhan, persengketaan. Tapi berbeza dengan pasar Yahudi, di mana semua aktiviti-aktiviti yang kotor semuanya berjalan di pasar Yahudi. Jadi dekat situ orang boleh lihat, bahkan orang-orang kafir sendiri boleh lihat perbezaan yang berlaku apabila Islam menguasai. Okey, seterusnya sistem ekonomi Islam terbukti bersih daripada penipuan, riba dan kezaliman serta penindasan. Jadi kat sini nampaklah bila Islam tu datang, Islam boleh memurnikan balik keadaan tu. Keadaan sebelum ni, keadaan yang diterapkan oleh masyarakat Yahudi ataupun masyarakat kafir pada ketika itu, yang penuh dengan helah, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kekacauan dan ketegangan, dapat diharmonikan ataupun dimesrakan dengan kedatangan Islam, dengan cara yang Islam bawa, cara yang Rasulullah ajar. Jadi kita tahulah Rasulullah ni digelar Al-Amin, yang jujur. Jadi dia terapkan sifat tu dalam diri penganut Islam.
Dan seterusnya dapat menunjukkan bahawa agama Islam ni agama yang harmoni, agama yang damai, agama yang membawa kepada hubungan masyarakat yang sentosa. Jadi kat situlah ramailah orang tertarik dengan Islam. Seterusnya makin berkembanglah Islam dengan cara melihat sifat dan perlakuan orang Islam tu sendiri. Jadi itu saja untuk hari ini daripada Ustazah mengenai tajuk yang keempat. Ini unit 4 ekonomi. Nanti kita akan sambung lagi untuk sesi kelas yang akan datang untuk tajuk yang seterusnya, iaitu teknologi dan hubungan diplomatik. Okey, untuk itu Ustazah ada siapkan sedikit kuis. Jadi para pelajar boleh jawab kuis yang Ustazah sediakan dekat link kat bawah nanti. Klik je link tu dan jawab seperti biasa. Seterusnya kita beralih untuk subjek yang kedua. Okey, selamat menjawab untuk kuis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.